Revolusi Abbasiyah atau lebih dikenali sebagai Saurah Al-Abbasi. Gerakan ini diwujudkan oleh golongan Bani Abbasiyah bagi menentang kerajaan Bani Umayyah pada ketika itu. Dan tokohnya ialah Ali bin Abdullah Al-Abbasi yang mencetuskan revolusi ini. Berlakunya revolusi ini kerana ketidakpuashatian rakyat terhadap pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, kerana berlakunya beberapa perkara yang tidak diingini oleh rakyat. Yang pertama ialah berlakunya ketidaksamaan taraf di antara golongan Mawali dan golongan Arab. Ini menjadikan bahawa rakyat tidak menyukai pemerintahan kerajaan Bani Umayyah kerana mempunyai double standard di antara golongan Ajam dan juga golongan Arab. Yang seterusnya ialah berlakunya pemberontakan golongan Syiah dan golongan Khawarij bagi menentang kerajaan Bani Umayyah kerana mereka menuntut bela di atas kematian Saidina Husain ketika peristiwa Karbala. Antara gerakan-gerakan revolusi yang dilakukan ialah pergerakan secara sulit, iaitu gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan satu elemen yang penting dalam kejayaan peristiwa Revolusi Abbasiyah. Ia bertolak paling ketara apabila Muhammad bin Ali dilantik oleh Abu Hisham, iaitu ketua atau imam puak Syiah Al-Qasiniyah sebagai imam baru kerana kematian beliau. Sejurus Muhammad bin Ali mengetahui rahsia wujudnya usaha menumbangkan kerajaan Bani Umayyah dan menubuhkan kerajaan Bani Hashimiyah atau Abbasiyah. Beliau terus melakukan pelbagai perancangan dan menyusun strategi bagi menjaga kasar mereka. Antara usaha yang dirancang oleh Muhammad bin Ali adalah bentuk dakwah yang menyeru masyarakat Islam ketika itu membenci kerajaan Bani Umayyah di kawasan yang kurang menyokong pemerintahan pada ketika itu, serta beliau meletakkan beberapa buah kawasan bagi menjadikan proses gerakan mereka berjalan lancar, seperti Umaymah sebagai pusat pentadbiran, Kufah sebagai pusat perhubungan dan dengan Khurasan sebagai pusat pertenteraan. Usaha ini teruskan walaupun Muhammad bin Ali menemui ajal dan diteruskan oleh anak beliau iaitu Ibrahim bin Muhammad. Ketika kota Kufah mula beralih kuasa kepada golongan pejuang Bani Hashim, Abu Muslim Al-Khurasani masih berusaha bagi mengukuhkan kekuasaannya di negeri Khurasan. Oleh itu, beliau telah menghantar pasukan tentera ke seluruh wilayah yang masih berada di bawah pentadbiran gubernur-gubernur kecil termasuk kota Bah dan Tirmiz. Ziyad bin Abdul Rahman merupakan gubernur di wilayah Bah, manakala kota Tirmiz pula ditadbir oleh Muslim bin Abdul Rahman. Abu Muslim telah menghantar pahlawan yang dipercayai beliau iaitu Abu Dawud bagi menyerbu kota tersebut. Pasukan Ziyad Abdul Rahman segera meninggalkan kota Bah lalu berkumpul semula di kota Tirmiz setelah mengetahui jumlah kekuatan pasukan tentera Abu Dawud. Disebabkan tindak balas Ziyad sebegitu, kota Bah akhirnya jatuh ke tangan Abu Dawud dengan mudahnya. Abu Dawud turut meninggalkan amanahnya kepada Yahya bin Nu'aim sebagai gubernur utama bagi menjaga kota tersebut. Ziyad Abdul Rahman turut berusaha mempengaruhi dan menghasut putera mahkota di negeri Turkharistan bagi menyertai perjuangan mereka. Kemudiannya terbentuklah satu pasukan bala tentera yang besar di bawah kendalian Muqatil bin Hayyan An-Nabati. Pasukan ini terus mara ke kota Bah dan bermukim di luar kota. Sekali lagi, Abu Muslim telah mengarahkan kepada Abu Dawud agar menyerang kota tersebut. Mereka berjaya menewaskan tentera Ziyad Abdul Rahman di kota itu. Peristiwa kembali berulang apabila Ziyad terpaksa berundur dan berlindung di kota Tirmiz. Kali ini pula, Uthman bin Judai Al-Kirmani dilantik menjadi gubernur kota tersebut. Setelah itu, Uthman meninggalkan kota tersebut. Setelah Abu Muslim bertapak kuat dengan kekuasaannya di Khurasan, beliau menggelarkan dirinya sebagai Amir Al-Muhammad. Abu Muslim merupakan seorang pemimpin yang mempunyai kuasa lebih daripada seorang gubernur di Khurasan dan gubernur di wilayah timur. Semasa di Khurasan, Abu Muslim sentiasa diberitahu tentang perkembangan serta pembangunan di kota Kufah melalui pengikutnya iaitu Abu Jaham bin Atiyah. Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah Bani Abbasiyah. Mengikut sejarah Bani Abbasiyah, beliau adalah khalifah yang pertama dalam zaman pemerintahan Abbasiyah. Ketika beliau dilantik sebagai khalifah, beliau telah dibantu oleh ayahandanya iaitu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Mereka berdua telah bekerjasama dengan Ahlul Bait dan juga telah disokong kuat oleh orang-orang Iraq dan juga sokongan besar dari orang-orang Khurasan yang dipimpin oleh Abu Muslim.
Ayahanda dan saudara Abu Abbas As-Saffah mengambil langkah yang cepat dan bijak kerana mereka tidak mahu Abu Abbas menjadi seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau dilantik menjadi khalifah setelah perjuangan di dalam peperangan dan menggunakan akal beliau yang luar biasa. Manakala Abu Abbas dilantik menjadi khalifah Bani Abbasiyah tanpa sebarang halangan daripada sesiapa pun. Beliau menikmati hasil perjuangan yang ditempuhi oleh pejuang Bani Abbasiyah yang unggul pada zaman dahulu yang tidak sempat merasakan hasil kejayaan mereka. Abu Abbas As-Saffah adalah seorang yang sangat bertuah kerana beliau adalah seorang yang kuat menonjol dalam kalangan pejuang Bani Abbasiyah. Saudaranya iaitu Abu Ja'far Al-Mansur adalah seorang yang dikenali, tetapi beliau menjadi khalifah kedua pada zaman ini, manakala khalifah pertama iaitu Abu Abbas, yang mana perlantikan beliau sebaik sahaja Bani Hashim berjaya mencapai matlamat untuk menjatuhkan pemerintahan kerajaan Bani Umayyah setelah terbunuhnya Muhammad bin Marwan Al-Hakam di Mesir pada tahun 132 Hijrah. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas memerintah selama 22 tahun dan ahli sejarah telah menyifatkan bahawa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai bapa pembangun kerajaan Abbasiyah yang sebenar. Ini kerana di tangan beliaulah kerajaan Abbasiyah berdiri dengan kukuh. Beliau berjaya menghapuskan segala anasir berbahaya yang mengancam kerajaan Abbasiyah. Masa pemerintahan beliau telah terjadi beberapa pemberontakan, antaranya pemberontakan Sumbas dan Muballat, pemberontakan Khurasan, pemberontakan kaum Syiah Ahlul Bait atau dikenali sebagai Alawiyin, pemberontakan Ar-Rawandiyah dan banyak lagi. Selain itu, beliaulah yang memulakan pembangunan negara secara lebih pesat. Seterusnya, beliau memulakan gerakan mengkaji ilmu pengetahuan sehingga kota Baghdad dianggap sebagai pusat pertemuan ilmu pengetahuan dunia. Wajarlah beliau digelar sedemikian kerana sejajar dengan usaha beliau dalam mewujudkan kerajaan Abbasiyah.